Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kita pada hari ini dalam kelas tajwid untuk tahun 6 bersama Ustazah Farida. Baik murid-murid, sebelum kita mulakan pelajaran, kita baca dulu doa mula belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Apa khabar semua orang? Ustazah harap semuanya baik-baik dan sihat-sihat belaka. Dah sedia untuk pelajaran hari ini? Ayo kita mulakan. Ustazah akan tunjukkan kepada semua orang muka depan untuk buku teks tajwid tahun 6. Ini rupa dia. Dan untuk tahun ini, kita ada 8 topik atau 8 tajuk yang akan kita pelajari bersama-sama. Mula dengan wakaf dan ibtidak, bahagian-bahagian wakaf, jenis-jenis wakaf, kaedah wakaf dan ibtidak, al-imalah, al-raum, al-ishmam dan yang terakhir, saktah. Sebelum tu, Ustazah nak tanya dulu. Pernah nampak tak papan tanda seperti ini? Okay. Yang itu dia tulis bahasa Inggeris. Tapi ada juga yang bertuliskan dengan bahasa Melayu. Stop maknanya berhenti. Dan kita selalu jumpa yang ini. Lampu isyarat. Apa persamaan kedua-duanya? Ada tanda yang menunjukkan kita harus atau kita kena berhenti. Kalau lampu isyarat, dia atas lampu hijau. Maknanya kita boleh jalan. Merah untuk berhenti, yang hijau untuk kita berjalan, yang kuning untuk apa? Untuk kita awas siap-siap berhenti. Okey. Ini perumpamaan saja. Ustazah nak tahu semua orang faham ke tidak tanda-tanda yang ada di sekitar kita. Pernah nampak yang ini pula? Dan yang ini, okey, kedua-duanya adalah tanda no entry. Maknanya tak boleh masuk, tak boleh teruskan perjalanan, anda harus berhenti di situ. Jadi ini ada kaitan dengan apa yang akan kita pelajari pada hari ini, iaitu wakaf dan ibtidak. Sebelum tu mari kita tengok dulu situasi yang digambarkan di sini. Ada kereta dan ada orang-orang di dalam kereta tu. Nampaknya seperti seorang ayah dan seorang anak. So kita akan mulakan tengok kepada yang Ustazah tunjukkan di sini. Anak dia kata, "Ayah, janganlah berhenti. Nanti lambat pula sampai." Tapi ayah dia kata, "Sabar Izzah, bila ada tanda berhenti, kita mesti berhenti. Insya-Allah kita akan selamat." Oh, kena mematuhi tanda berhenti juga. Sama seperti membaca Al-Quran pula. Nampak? Sebab anak dia pernah belajar benda ni. Sebab tu komen dia begini. Dan apa kata ayahnya? Ya, betul. Tetapi dalam Al-Quran, tanda berhenti disebut sebagai tanda wakaf. Jadi pelajaran kita hari ini ialah berkenaan wakaf dan ibtidak. Apa dia wakaf? Apa dia ibtidak? Sebelum tu kita tengok dulu objektif pembelajaran kita. Objektif pembelajaran ialah matlamat pembelajaran kita, iaitu pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat mengetahui pengertian wakaf dan ibtidak. Yang kedua, membaca Al-Quran dengan mematuhi peraturan-peraturan wakaf dan ibtidak dengan betul. So kalau kita analogikan dia dengan papan tanda, lampu trafik dan perbualan anak dan ayah yang kita baca sebentar tadi, maknanya boleh juga kemalangan berlaku sewaktu kita membaca Al-Quran. Yang ini ialah pengertian wakaf dan ibtidak. Kita mulakan dengan wakaf dulu. Wakaf. Arti wakaf dari segi bahasa ialah menahan atau berhenti. Dari segi istilah, okay,
Dalam buku ni dia terangkan makna perkataan dari dua segi. Satu dari segi bahasa dan satu lagi dari segi istilah. Kalau dari segi bahasa, Ustazah ulangi, menahan atau berhenti. Manakala kalau dari segi istilah, menghentikan bacaan dengan cara memutuskan suara seketika untuk mengambil nafas dengan niat menyambung semula bacaan. Okay? Berhenti seketika. Manakala ibtidak, erti ibtidak dari segi bahasa ialah bermula. Erti ibtidak dari segi istilah pula ialah memulakan atau menyambung bacaan. Nanti ada orang yang bertanya, kenapa kita nak kena belajar wakaf, nak kena belajar ibtidak, kita baca saja ke tak boleh ke? Ada jawapannya. So, sebelum kita nak jawab soalan-soalan tersebut, kita tengok dulu apakah kebaikan mengetahui wakaf dan ibtidak. Yang pertama, dapat mengetahui hubungan kalimat dengan kalimat dalam satu ayat atau ayat dengan ayat seterusnya. So, kalau kita tak tahu, kita berhenti sebarang-sebarang tempat, ayat tu boleh jadi tak cukup, tak dapat difahami dengan betul. Yang kedua, dapat membaca ayat Al-Quran dengan maknanya yang lengkap. Okay? So, kalau kita berhenti tak tentu arah, tak tahu mana tempat yang sepatutnya berhenti dan kita berhenti di tengah-tengah, ayat tu terpotong dan boleh jadi ayatnya tergantung, tak boleh nak difahami. Yang ketiga, dapat menyambung bacaan dengan kalimat bersesuaian serta makna yang tepat. Yang ini kita akan tunjukkan contohnya sebentar lagi. Yang keempat, dapat membaca kalimat-kalimat Al-Quran dengan tepat dan betul. Dan yang kelima, mengetahui tempat yang baik, tempat yang sangat baik, yang tidak berapa baik dan tempat yang dilarang wakaf. So, ada juga tempat di dalam Al-Quran yang kita dilarang wakaf. Okay, dilarang berhenti membaca. Yang ini pula ialah keburukan tidak mengetahui wakaf, keburukan tidak mengetahui ibtidak. Yang tadi kita dah baca tentang wakaf. So, kalau ibtidak pun sama juga. Kalau kita tak mulakan ayat dengan betul, kita akan tersalah-salah di dalam memberikan makna bacaan yang kita baca. Okay, semua orang tahu Al-Quran di dalam bahasa Arab. Jadi bila kita tidak berhenti, tidak wakaf ataupun tidak ibtidak dengan betul, maka keburukan akan berlaku. Yang pertama, dia ada dua kan? Satu wakaf. Kalau wakaf pada tempat yang salah, maka dia akan merosakkan pengertian ayat. Contoh ini, contohnya di dalam surah Ali Imran, ayat yang ke-181. Ayatnya panjang. Nafas kita tak cukup. So kita pun baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqir wa nahnu aghnia. Nampak ni ada tanda anak panah? Okay, Ustazah istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim. Tak boleh berhenti di sini. Sebab jika wakaf di sini akan merosakkan pengertian ayat. So, apa makna dia? Makna ayat ni bahasa Arab. So, siapa yang tahu bahasa Arab, dia akan merupakan satu bonus besarlah di dalam dia memahami wakaf dan ibtidak di dalam membaca Al-Quran. Ada arti di sini, laqad sami'allahu, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang Yahudi, qaulal ladzina qalu, yang berkata. Okay, Ustazah ulangi. Laqad sami'allahu, sesungguhnya Allah telah mendengar qaula, perkataan. Alladzina qalu, orang-orang yang berkata. Siapa? Orang-orang Yahudi yang berkata, innallaha faqir, bahawasanya Allah fakir. Apa makna fakir? Miskin, lebih teruk dari miskin. Astaghfirullahaladzim, subhanallah.
Wa nahnu aghnia, dan mereka kata apa? Wa nahnu aghnia, dan kami orang-orang yang kaya. Sebab tu tak boleh berhenti dekat sini. Dia akan salah, merosakkan pengertian ayat. So kalau nak berhenti, dia ada tempat berhenti dan kita akan pelajari nantilah. So di mana nak berhenti nanti awak akan bertanya. Di situlah sebab topik ini menjadi topik yang pertama. Yang ini pula ialah ibtidak pada tempat yang salah. Ibtidak tadi apa? Memulakan bacaan pada tempat yang salah. Keburukannya sama, merosakkan pengertian ayat. Contoh yang diberi ialah dalam surah Al-Maidah ayat 73, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kafara alladhina qalu. Berhenti dekat situ, tak boleh. Laqad kafara alladhina qalu innallah. Nafas tak cukup. Kemudian kita pun mula lagi. Innallaha thalithu thalatha. Tak boleh. Kenapa? Sebab dia katakan di sini, jika ibtidak di sini akan merosakkan pengertian ayat. Mari kita tengok apa makna ayat. Laqad, demi sesungguhnya. Kafaral ladzina, telah kafirlah orang-orang yang qalu mengatakan. Laqad kafaral ladzina qalu, demi sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, Innallaha thalithu thalatha, sesungguhnya bahawasanya Allah satu dari yang tiga Tuhan. Allah tu satu, Esa, bukan tiga. So kalau kita berhenti, kemudian kita mula dekat sini, Innallaha thalithu thalatha, kita mengatakan bahawasanya Allah salah satu dari tiga Tuhan. Subhanallah. Astaghfirullahalazim. So tak boleh lah. Jadi di sini nampak kan pentingnya kita mengetahui wakaf dan ibtidak yang betul di dalam membaca Al-Quran. So mari kita tengok apa pula kaul ulama. Kaul apa? Kaul ialah ucapan ulama-ulama Al-Quran, ulama tilawah Al-Quran ataupun ilmu Al-Quran yang memberi komen tentang ilmu wakaf dan ibtidak. Yang pertama, kita ada Al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi. Beliau rahimahullah mengatakan belajar mengenai wakaf sangat digalakkan oleh guru-guru zaman awal Islam. Manakala Imam Ibnu Al-Anbari mengatakan sebahagian daripada kesempurnaan memahami Al-Quran ialah mengetahui tempat wakaf dan ibtidak. Sahih jiddan. Dan yang terakhir, daripada Al-Imam Abu Hatim, Imam Abu Hatim rahimahullah menyatakan sesiapa yang tidak mengetahui cara-cara wakaf dan ibtidak, dia dianggap jahil mengenai Al-Quran. Jahil maknanya tak tahu. Okay? Kalau tak tahu mengenai Al-Quran, baca jadi bahayalah, akan berlaku kemalangan. Itu yang tadi kita sebut tentang keselamatan, mematuhi peraturan, mematuhi tanda-tanda yang ada, dan di dalam Al-Quran pun ada juga peraturan-peraturan wakaf dan ibtidak. Nanti akan ada soalan pula. Saya tak tahu bahasa Arab, macam mana saya nak tahu tempat mana patut saya wakaf dan tempat mana saya patut bermula? Nah, di sini jangan risau murid-murid sebab di dalam Al-Quran sedia ada tanda-tanda yang akan membimbing kita, yang akan membantu kita di mana tempat yang harusnya kita berhenti dan di mana yang harusnya kita mula. Dan bila kita nak belajar tu, insya-Allah pada minggu hadapan. Jadi ini ialah latihan yang Ustazah nak semua orang buat. Awak buatlah di dalam buku tulis dan biasakan setiap latihan bertulis mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tuliskan hari dan tuliskan tarikh, kemudian tulis nama. Soalan pertama, apakah erti wakaf dan ibtidak dari segi bahasa? Yang kedua, tuliskan keburukan jika wakaf dan ibtidak pada tempat yang salah. Ada dua saja soalan. So, Ustazah nak awak buat baik-baik, tulisan yang kemas, garis tepi sebelah kanan. Kalau tulis di buku tulis maknanya mula dari belakang. Kemudian dah siap, ambil gambar cantik-cantik, send ataupun hantar kepada Ustazah.
Baik, Ustazah, harap adik yang kita pelajari pada hari ini, mudah-mudahan kita jumpa lagi pada masa akan datang. Jaga diri, jaga kesihatan dan jangan lupa mengaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.